Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bi khair. Apa khabar semua? Saya sihat-sihat saja. Insya-Allah al-yaum hari ini sanadrus kita akan belajar ad-dars ar-rabi'. Pelajaran yang keempat as-sakan, tempat tinggal. Baik, sama-sama kita perhatikan gambar di bawah. Dengarkan sebutan saya dan ikut. Dulab, almari. Bait, at-talabah, asrama. Syaqqah, apartment. Bait, manzil, rumah. Syari', jalan. Matbakh, dapur. Ghurfah, bilik. Hammam, bilik air. I'lan, iklan. I'lan merupakan bahasa Melayu yang dipinjam daripada perkataan bahasa Arab. Mantiqah, kawasan. Misbah, lampu. Tilfaz, television. Baik, sebelum kita nak tengok dialog ataupun skrip perbualan dan juga teks, apa kata Hayya nadrus an alwan. Al-alwan ataupun laun. Alwan ni plural. Laun singular. Bererti yang bermakna warna. Warna-warna. Laun satu warna. Alwan warna-warna. Dalam bahasa Arab, seperti mana yang kita belajar sebelum ini, kita ada jantina al-mudzakkar wal muannath ataupun mudzakkar muannath. Mudzakkar untuk lelaki, muannath untuk perempuan. Warna juga ada untuk lelaki dan juga untuk perempuan. Okey, kita perhatikan ada 1 2 3 4 5 6 warna sahaja yang wajib kamu hafal. Walaupun banyak warna sebenarnya, tetapi kalau ikut silibus hanya 6 saja warna yang wajib kamu hafal, kerana dalam listening test atau writing test kadang-kala keluar soalan berbentuk warna. Jadi kita mesti hafal. Okey, baik, ikut saya. Aswad, abyad, ahmar, azraq, akhdar, asfar, sauda, bayda, hamra, zarqa, khadra, safra. Jadi kita dapat tengok bongkah perkataan hampir sama. Aswad, abyad, ahmar, azraq, akhdar, asfar, yang mana huruf alif di depan. Okey, untuk mudzakkar. Manakala untuk muannas, kalau kita perhatikan di belakangnya ada alif hamzah. Alif hamzah, alif hamzah, alif hamzah, alif hamzah dan sampai bawah ni. Sauda, bayda, hamra, zarqa, khadra, safra. Jadi kita mesti ingat aswad hitam, abyad putih, ahmar merah, azraq biru, akhdar hijau, asfar kuning. Sauda hitam, bayda putih, hamra merah, zarqa biru, khadra hijau, safra kuning. Baik, warna yang kita dah hafal tadi, yang kita dah tahu tadi, macam mana kita nak gunakannya? Okey, sebagai contoh, aina al-qalam al-aswad? Di mana pen hitam? Al-qalam al-aswad fil fasl. Pen hitam di dalam kelas. Contoh kedua, aina al-haqibah as-sauda? Di mana beg hitam? Al-haqibah as-sauda, beg hitam, alal maktab, atas meja. Kedua-duanya beg dan pen warna hitam. Tetapi macam mana kita nak gunakan aswad dengan sauda, hitam itu? Kalau kita tengok al-qalam ini tiada ta marbutah, maka color hitam ataupun color yang kita ingin sebutkan mestilah kita guna color berbentuk muzakkar. Manakala beg al-haqibah ada ta marbutah, maka penggunaan hitam ataupun warna lain mesti menggunakan warna muannas atau perempuan. Haqibah sauda, qalam aswad dan sebagainya. Okey, sekarang kita tengok perbualan antara Harun dan Yusuf.
Perbualan di antara dua orang sahabat. Min aina anta qadim? Min dari, aina mana, anta qadim awak datang. Ana qadim, saya datang. Saya datang. Min dari, Hai al-Jami'ah, kawasan universiti. Aina taskun ya Yusuf? Di mana awak tinggal, wahai Yusuf? Askun fi bait at-talabah Jati. Saya tinggal di asrama Jati. Ma'aman taskun hunaka? Bersama siapa? Ma'aman. Taskun awak tinggal. Hunaka, sana. Askun saya tinggal. Ma'a sadiqi, bersama kawan saya, Zakaria. Ta'al ila ghurfati, marilah ke bilik saya. Ini dialog untuk lelaki. Jika kamu perempuan, ada sedikit pertukaran yang kamu perlu buat. Antaranya, untuk perempuan, min aina anti? Qadimah, kena tambah ta marbutah. Anta jadi anti, kemudian qadim untuk lelaki, untuk perempuan qadimah. Kalau begini pun sama, jika kamu yang menjawab ini perempuan, kalau lelaki ana qadim, kalau perempuan ana qadimah. Okey. Kemudian jika kita bercakap depan kita perempuan, kita akan tambah ya nun di belakang perkataan ini. Kerana ini fi'il ataupun verb ataupun perlakuan, maka kita kena tambah ya nun dekat belakang. Kalau lelaki anta aina taskunu ataupun aina taskun, untuk perempuan aina taskunina. Aina taskunina. Okey, askun saya tinggal, lelaki dan perempuan boleh guna, tak ada masalah. Ma'aman taskun untuk lelaki, untuk perempuan ma'aman taskunina. Kemudian saya tinggal askun. Kalau kawan perempuan saya, sadiqati, tambah ta dekat tengah-tengah ni. Sadiqi kawan lelaki, sadiqati kawan perempuan. Tayyib, hayya nanzur ila al-i'lan. Mari kita tengok ada iklan di sini. Syaqqah lil ijar. Syaqqah lil ijar maksudnya apartmen untuk disewa. Apartmen untuk disewa. Baik, dengarkan bacaan saya, sebutan dan makhrajnya, supaya kamu boleh jelas mengetahui macam mana nak sebut. Ladaina syaqqah lil ijar fi mantiqah Bangi. Ladaina, kita ada apartmen untuk disewa, fi di mantiqah kawasan Bangi. Asyaqqah, apartmen itu, qaribah, dekat, min al-jami'ah, dari universiti, wal mat'am, dan restoran, dan kafe, dan tempat makan. Tak kisahlah, mana-mana pun boleh. Walakinnaha, akan tetapi ia, ba'idah, jauh, an masjid, dari masjid, wal maghsalah, dan dobi, dan tempat basuh baju. Kalau kita tengok ke sini, qaribah maksudnya dekat, ba'idah jauh. Qaribah sinonim selepasnya mesti guna min. Qaribah min. Kalau ba'idah sinonimnya mesti bergabung dengan an. Maksudnya qarib min al-jami'ah, dekat dari universiti, ba'idah an al-masjid, jauh dari masjid. Ya. Asyaqqah jamilah, apartmen itu cantik. Wa mafrushah, dan di mafrushah ni maknanya dia mempunyai furniture ataupun perabot. Bi arikah sauda, sofa hitam. Wa sarir abyad, tilam putih. Wa dulab ahmar, dan almari merah. Kita tengok tadi color hitam kan. Arikah ada ta marbutah, kita guna sauda. Sarir tak ada ta marbutah, kita guna color putih, abyad. Dulab, almari tak ada ta marbutah, kita guna ahmar, merah. Wa fiha, dan padanya, hammam nadhif, bilik air yang bersih. Wa ghurfah kabirah, dan bilik yang besar. Wa matbakh wasi', dan dapur yang luas. Ittasil bi raqam al-hatif, hubungilah nombor telefon. Cuba kamu baca dalam bahasa Arabnya, 019-256-8459. Cuba try dalam bahasa Arab.
Tayyib, dekat muka surat ini pun ada sedikit dialog ringkas yang mana mungkin kita boleh gunakan untuk kita punya role play nanti, lakonan di minggu yang terakhir. Okey, baik. Madza yujad fi baitik? Madza, apa yujad yang ada fi baitik, di rumah kamu? Yujad fi baiti, ada di rumah saya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pilihan jawapan yang kita boleh gunakan sambungan kepada ustaz ini. Jadi kalau kita berlakon nanti bolehlah pilih 1, 2 atau 3. Jangan baca semua, nanti panjang sangat nak kena hafal. Okey, dengarkan. Matbakh wasi', dapur yang luas. Hammam nadhif, bilik air yang bersih. Hadiqah jamilah, taman yang cantik. Ghurfah an-naum al-kabirah, bilik tidur yang besar. Salah at-ta'am al-munazzamah, ruangan makan yang tersusun. Ghurfah al-julus al-murihah, ghurfah al-julus, bilik duduk, tetapi ikut konteks ayat ia bermakna ruang tamu. Ruang tamu al-murihah, yang selesa. Baik, seperti mana yang saya sebutkan tadi, qarib atau qaribah mesti sinonim dengan perkataan min selepasnya. Ba'id atau ba'idah mesti sinonim selepasnya dengan perkataan an. Kedua-duanya bermaksud dari. Okey, apa bezanya qarib dengan qaribah ataupun ba'id dengan ba'idah? Kita tengok perkataan sebelumnya. Jika sebelumnya bukan ta marbutah, maka kita guna muzakkar tanpa ada ta marbutah. Jika sebelum perkataan ini ada ta marbutah, maka kita akan guna, ini kita panggil sebagai adjektif, kata sifat lah. Al-bait, ta ni ta terbuka, bukan ta marbutah, kita guna qarib. Al-bait qarib min al-jami'ah. Al-bait qarib min al-ma'mal. Al-syaqqah, ada ta marbutah, qaribah min al-ma'mal. Al-syaqqah qaribah min al-jami'ah. Begitu juga dengan perkataan yang ini, bait at-talabah, asrama. Okey, kalau kita perhatikan ada dua perkataan, bait ada talabah. Mana satu kita nak ikut? Kita akan ikut perkataan pertama. Yang ini ta terbuka, bukan ta marbutah. Maka kata sifatnya mesti lelaki juga, muzakkar. Bait at-talabah ba'id an al-musalla. Al-ghurfah ada ta marbutah, kata sifatnya jauh, ba'idah an al-musalla. Al-ghurfah ba'idah an mat'am. Jelas? Saya harap semua jelas ya. Okey, saya nak kamu pause video ini untuk beberapa saat. Cuba gabung-gabungkan ataupun padankan dengan jawapan yang sebetulnya. Ya, ini kira latihan lah, latihan ringkas, tapi tak ada siapa yang nilai, hanya kamu yang menilai diri kamu sendiri. Dan terakhir, insya-Allah kita akan belajar tentang sedikit tentang al-fi'l al-madhi, past tense. Okey, untuk level 1, saya rasa cukup untuk kamu tahu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 saja yang kamu perlu tahu. Yang mana ad-dhamair kita panggil kata ganti diri. Ana, nahnu, anta, anti, huwa, hiya. Dan ni fi'il madhi, past tense, kata kerja yang telah lalu. Apabila kata kerja yang telah lalu kita nak sebutkan dengan kita nak masukkan dengan kata ganti diri ini, maka kita akan gunakan wakil-wakil huruf tambahan dekat belakang. Hanya tambahan dekat belakang saja, maka kita akan mengetahui bahawa perkataan ini adalah fi'il madhi ataupun past tense. Baik, sebagai contoh, asal kalimah dhahaba, pergi. Kemudian kita tambah dhahabtu, saya telah pergi. Nahnu dhahabna, kita guna na. Kita telah pergi, kami telah pergi. Anta dhahabta, awak telah pergi. Ataupun tanpa menyebut perkataan yang ini pun kita boleh faham. Zahabtu, saya telah pergi. Zahabna, kita telah pergi. Zahabta, awak telah pergi. Zahabti, awak perempuan telah pergi. Zahaba, tanpa ada apa-apa tambahan, memberi makna maafkan saya, dia telah pergi, lelaki. Kalau kita nak cakap perempuan, dia merujuk pada seorang perempuan, pihak ketiga telah pergi, maka kita tambah ta dan kita matikan huruf ta itu. Ya, ini secara jelas. Baik, ini perkataan-perkataan yang lain lah. Raja'ah, balik. Ghasala, basuh. Darasa, belajar. Syahada, menonton. Qara'a, baca. Sakana, tinggal. Jalasa, duduk. Itu saja, sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.